Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. So ini kita akan buat tutorial fastener, dan tutorial ni basically adalah untuk bagi faham macam mana kita nak menjawab soalan fastener yang melibatkan two plate. Okay, so kita ada dua plate, kita lubangkan dan kita letak bolted connection di situ, dan kita bagi dia some tension joint. So macam mana kita nak analisis benda ni lah So hari ni kita akan tengok macam mana kita nak buat benda ni. Alright, so ni tutorial nombor 2 di dalam tutorial saya. So boleh ambil dan print dan buatlah. Okay, so hari ni ni soalan tutorial kita ni. So figure as shown below. So kita ada bagi gambar rajah di bawah ni. Okay, kalau kita tengok ada gambar dua L-beam dia plated macam tu dengan ada bolted connection lah. So was taken from pressure cylinder. So basically benda ni bukan L-beam, actually it's a pressure cylinder. Just ambil cross section dia and a total of N bolts of ASTM A242, ataupun untuk kes ni dia beri modulus of elasticity 200 gigapascal were used to resist a separation force of 160 kN. Right, so ada some external force yang acting di dalam sistem untuk menjadikan plate itu nak terbuka. The joint parts are made of BS180 class iron ASTM A48, ataupun untuk kes ni modulus of these parts adalah half then the modulus of elasticity untuk this bolt. Okay. The M16 times 2, so this size is a M16 times 2 class 8.8 coarse thread bolt connections with unlubricated and reusable condition were used. Okay. Given joint safety factor of 1.0, okay, and then calculate stiffness of parts and bolts, joint stiffness factor, the number of bolts required to resist 160 kN of external forces, and titanal top required. Okay, so ni soalan dia. Okay, so macam mana kita nak buat soalan ni. Okay, alright, so berdasarkan soalan ni kita keluarkan dulu info yang boleh kita keluarkan daripada soalan ni. So pertama dia ada this N bolts. Okay, so kita tak tahu berapa N bolts. So N bolts so ada berapa bilangan dia yang kita masih tak tahu. Okay, so this bolt, okay, dibuat daripada so dia ada some modulus of elasticity. So let's say saya terus replacekan this E-bolt ni sama dengan ES equals to 200 gigapascal. Okay, this is a modulus of elasticity, and then were used to resist a separation force of 160 kN. So kalau kita boleh lukis kat sini, so kita ada this external force acting dalam this cylindrical pressure ni. Okay, so kita ada this P 160 kN lah. Okay, so this is a P. Alright, then of course kita ada part juga. So this is a part, our component is pressure cylinder ni. So the joint parts are made of cast iron with half and pull on. So this is for parts lah. So this both parts. Okay, so it matched by cast iron. Okay, so so untuk kes ni dia adalah EP equals to EC equals to half then 200 gigapascal. Right, so kita dapat 100 gigapascal. Okay, so saya buat kurungan kat situ. Okay, so two parts there. So buat daripada that kind of amount. And kalau kita baca lagi, so this joint matched by M16. So kita ada size untuk bolt ni. So dia memerlukan
M16 times 2, that is the size dia. Okay, kita ada size 16mm dengan pitch 2mm, dan dia buat daripada some class class 8.8 lah so this class 8.8, dan size tadi. Okay, then of course untuk this connection dia menggunakan safety factor. Safety factor of the joint is equivalent to 1. Okay, so kita dah ada tu. So soalan pertama ni nak suruh cari kedua-dua jenis ni lah this KB. Okay, dan juga dia nak cari berapa KB dan juga berapa KP. Okay, so kedua-dua tu macam mana kita nak dapatkan nilai tu, dan juga dia nak cari yang kedua, nombor 2 ni, dia nak cari C berapa. Okay, berapa C, dan of course untuk soalan nombor 3 dia nak cari this N, berapa N ni. Di soalan nombor 3 berapa N bolts tu, dan of course sebelum kita apply this 160 kN separation force ni, okay, this external force ni, so berapa tightening torque yang diperlukan lah. So this torque kita nak tightening torque, this is a tightening torque yang kita require untuk this analysis. Okay, so itu most benda yang kita boleh keluarkan daripada soalan. So macam ni kita nak jawab. Okay, so pertama dia nak cari dulu berapa stiffness of parts and bolts, so berapa nilai KB dan KP. So kita keluarkan dulu rumus yang kita dah belajar setakat ni untuk KB. So kalau kita jawab sikit, so KB equals to AB, okay, EB over L, dan kita tahu AB tu adalah AT lah, adalah tensile stress area untuk fastener. So AB ni dapat daripada mana? Basically idea dia sebabkan dia bagi size tadi adalah M16 times 2. Okay, so ni adalah standard size dan kita boleh refer dalam satu table lah. Table tu dia ada satu column tu adalah 80. So let's say kita refer satu table yang kita pergi table 15.2. Okay, kalau saya boleh copy dan paste di dalam ni. Okay, so saya pastekan di sini. So ni kita punya table 15.2 ataupun size. So kalau kita tengok for M16 times 2, so tulis sikit for M16 times 2, so kita boleh cari. So this is size M16, dan ni adalah 2. Okay, pitch dia adalah 2 dan dia punya D adalah 16. So kita akan dapat size dia AT tu adalah 157 mm². So kita dapat sini adalah AB equals to, untuk kes ni adalah 80 lah, dalam kes ni adalah 157 mm². Okay, so kita dapat size pada situ. EB dah bagi tadi 200 gigapascal. So terakhir sekali adalah discrete length L. Discrete length ni kalau kita tengok gambar aja, basically adalah panjang ni ya. Okay, so panjang ni yang digigit oleh parts tu, bukan panjang include 25 ni. 25 ni adalah panjang bolt. So grip length adalah this L lah. So ni adalah saya punya L di situ. So untuk case ni, so grip length equals to 40 mm. Okay, right. So saya rasa semua dah ada. So kita dah boleh cari nilai KB tadi. So KB equals to, so AB saya adalah 157, okay, kali 10, okay, 10 negatif negatif 6 meter square. Okay, so KB AB
okey, 80 lah yang tadi 157. So saya convert pada unit yang consistent. So EB tadi adalah 200 tadi, times 10 power of 9 Pascal, okey, itu unit dia. Dan kita ada dan L kita tukar adalah unit yang consistent dalam meter, 40 times 10 to the power of negative 3 meter. Alright, so kita kira sikit nilai KB di sini. Seberapa nilai KB ni? 157 exponent negative 6 times 200 exponent 9 divided by 40 exponent negative 3. Okay, kita dapat 785 78578 mega, okay, Newton per meter. Okay, so KB kita dah settle dah KB. So sekarang ni kita nak jawab untuk soalan yang kedua, untuk nilai KP. So nilai KP yang sesuai untuk kes ni. KP mudah je, KP tak susah pun KP ni. KP ni yang pakai rumus panjang lah. Okay, so kalau kita tulis sikit rumus panjang tu, 0.58 pi EPD. Okay, itu dia nilai tu. So divide by, okay, 2 non pi 0.58 L plus 0.58 L tambah 0.5 D, okay, 0.58 L plus 2.5 D. Okay, so ini kita punya expressionnya. Okay, panjang tapi tak ada isu lah, mudah je kalau dah biasa. So EP ni kita dah ada 100 gigapascal. So D kita dah ada size tadi M16 tadi, so it's a 16mm. Dan L pun kita dah ada tadi, adalah 40. So rasanya tak ada isu untuk cari this nilai KP. Okay, so KP 0.58 by EP 100 tadi kali 10 power 9 Pascal kali size tadi 16 tadi kali 10 negatif 3 meter. Okay, 2 non 5 0.58. So size panjang tadi 40, tak salah saya, 10 negatif 3 meter plus 0.5 size 16 tadi. Okay, 0.58 kali 40 kali 10 meter plus 2.5 16 kali 10 okay, so tu dia. Kita kira, hati-hati kira. Okay, sebab selalunya dia mudah careless lah di sini. So hati-hati sikit bila nak kira tu. Okay, okay, saya kira sikit. Okay, right, so saya dapat saya dapat 1613 okay, so 1613 mega Newton per meter. Okay, so saya dapat dah nilai tu KP. So sebelum kita proceed, kita double check dulu. So KP ni nilai dia 785 mega Newton per meter, dan kita punya KP adalah 1613. So berdasarkan logik, usually KP adalah much higher than KB lah. So tak salah kira lah. So berdasarkan ni tak salah kira.
Okay, so settle yang ni. So nilai KB dan juga KP. Alright, so settle parts tu. Soalan nombor 1. So soalan nombor 2, kita nak tengok berapa choice T++. Ini senang, very direct ni soalan. So stable factor adalah C. Okay, dan kita dah belajar sebelum ni. So C ni adalah ratio sebenarnya. Ratio yang loading yang dikenakan ke atas port lah. KB plus KP lah. So ini semua dah ada. Kita boleh replacekan semua ni. Okay, 785 ni. Okay, mega. So unit pun konsisten. Okay, pastikan dia adalah unit unit stiffness of spring. So per meter plus 1613 mega newton per meter. Okay, so so tak ada isu untuk cari sebab semua dah ada nilai ni. So 785 plus 1613, 785 bagi yang tadi lah. So saya dapat 0.327 0.327 ataupun 32.7% akan diambil oleh input lah, untuk external load yang akan diterima nanti. Ok, settle yang tu. Kita punya tu sekarang ni. So so 2 dah settle. Nombor 3 dia nak cari berapa number of ball. So this N, so berapa N ni, berapa banyak ball yang diperlukan untuk resist 160 km. So kalau kita, let's say kalau kita kira untuk 160 kilo itu besar nilai itu, so macam mana kita nak buat benda ni untuk dapatkan nilai yang sesuai untuk kes ni. So basically kita boleh gunakan, yang paling mudah menggunakan rumus safety factor. So sebab rumus safety factor ni kalau kita tengok, so N basically adalah SP AT tolak initial tension di dalam ball divided by CP. So ni adalah original form untuk equation safety factor. Okay, so macam mana kita nak pastikan dia, sebab kalau kita tengok dalam equation ni tak ada pun number of port tu. So cara yang paling mudah adalah kita kena buat sedikit modification di sini. Okay, so kita akan modify sikit di sini, di bahagian parts ni kita akan tambah number of port, sebab percentage yang diambil oleh port tu nanti sebenarnya akan dibahagi secara sama rata untuk setiap number of port lah. Okay, maksudnya kita tahu sebelum ni data FB tu adalah CP kan. So CP tu kalau ada satu port dia akan ambil total tu, kalau ada dua dia akan bagi separuh data FB tu divided by 2. Kalau 3 bagi 3. Sebab tu kalau kita tengok sini CP ni adalah data FB, so dia akan bagi dengan number of port lah. So dia akan bagi secara sama rata. Okay, so itu basically idea dia kenapa kita bagikan CP ni dengan number of port. Okay, so kalau kita tengok dekat sini NB, okay, kalau kita go through satu persatu SP. So SP ada ke kat sini? SP So SP tak ada lagi, kita tak cari lagi, tapi dia ada bagi satu info tadi adalah kelas 8.8 ni. So kelas 8.8 ni basically kita boleh dapat info tu berdasarkan table. So let's say kalau kita cari sikit untuk kelas 8.8 macam mana kita nak dapatkan that kelas tu sebab bahasa ni dia buat dengan satu apa kan, satu strength. Okay, so strength tu basically refer pada class number lah. So untuk ISO punya type. Okay, so kalau kita tengok dalam table 15.5, okay, so kalau kita pastekan kat sini, so kita akan nampak satu tu lah. So untuk kelas berapa tadi? 5.8, kelas 8.8 sorry. So untuk kelas for kelas, okay, 8.8. okay, so kalau kita tengok sini, this is our class tu 8.8. so kita akan dapat this SP sebab SP yang kita interest. Okay, so SP
equals to 600 okay, MPa. okay, settle SP 600 megapascal. So SP kita dah settle, AT kita dah dapat tadi kat atas tadi 100 berapa tadi tu, 57 per meter square. Tu dah settle FI ya. So FI, kalau kita tengok kat soalan ni FI, so dia ada bagi condition sedikit tadi. Untuk ke sini dia bagi condition reusable lah So reusable condition ni maksudnya kita boleh buka balik lah maksudnya tak permanent lah So for reusable condition, okay, so kita tahu hari tu FI dia tak FI dia adalah 75% lah 75% daripada FP lah proof load. Okay, so saya kena tahu berapa FP. So FP ni tak ada isu sebab kita tahu that FP ni adalah SP kali dengan tensile stress area, dan kita dah dapat tadi nilai SP tadi. So kita boleh masukkan terus. So 600 kali 10 6 Pascal. Okay, so kali dengan AT saya tadi, AT saya adalah 157 dah sekali. Okay, untuk 157 kali 10 negatif 6 meter square. Okay, so this is our FP. So kalau kita kira yang ni kali dengan 157 eksponen negatif 6, so kita akan dapat lebih kurang 94.2 kilonewton. Okay, ni kita punya FP 94.2. So since kita nak cari berapa FI sebenarnya, this FI ni, so kita masukkan dalam rumus tu. So FI adalah 0.75 kali dengan 94.2 kilonewton. Okay, so kita boleh dapat nilai FI kita kat sini adalah lebih kurang 70.65 kilonewton. Okay, settle dah tu. SPAT tolak FI. So SP dah ada, AT dah ada, FI dah ada. Okay, so C dah ada, P dah ada. So number of port yang kita nak cari. So kalau kita rearrange balik equation tu, N dah ada tadi satu kan. Okay, so ni rumus yang kita ada tadi. Tolak FI bagi dengan CP. So basically boleh naik ke atas NB tu kat situ. Alright. Dan sebenarnya kita nak cari dat NB tu. So number of port. So basically adalah NCP. Okay, bagi dengan bawah-bawah. Basically kita akan dapat SP AT tolak nilai FI lah. Okay, so semua dah ada. Kita substitutekan di dalam equation ni. Okay, kita ada satu tadi safety factor C tadi dekat atas tadi berapa C tadi 0.327. Okay, external load tadi yang kita nak isi adalah 160 kilo Newton. Okay, so tapi sebabkan saya nak consistent sikit sebab let's say saya kali dengan 10 kuasa 3 saya tukar unit dalam Newton. Okay, supaya konsisten di situ. So divide by SP tadi, SP tadi kita dapat 600 mega tadi itu. Okay, so 600 kali 10 kuasa 6 Pascal. Okay, AT tadi 157 kali 10 negatif 6 meter square. Tolak FI yang baru kita kira tadi, yang ni 70.65 kilonewton ya. Saya tukar dalam unit Newton. Okay, alright. So kita boleh dapat number of bolt lah kalau kita kira kat sini 600 eksponen 6 kali 157 eksponen negatif 6 tolak yang 600 eksponen 6 kali dengan 157 eksponen negatif 6. Okay, tolak 70.65 eksponen 3. Okay, terus 0.327 kali dengan 160 eksponen 3 bagi dengan tadi yang saya dapat
2.22 okey. Number of board 2.22, tapi insya-Allah lah number of board tu pelik, mana boleh nombor perpuluhan lah mana ada board 2.22 0.22 tak ada. Okey, so basically kita akan ambil higher value so number of board basically adalah 3 bolts so dia tak boleh ada point. Okey, so kita ambil kurang. Kalau ambil kurang dia tak boleh resist that 160 kilo Newton tu lah. Berarti kita kena ambil higher number 3 bolts untuk case ni. Alright, setelah itu kita pergi yang terakhir adalah untuk mencari berapa tightening torque required. So ni mudah je, tak susah pun yang ni. So yang ni kita guna rumus yang mudah tu, T sama dengan KdFi. Okay, so K adalah torque coefficient, D adalah size, Fi adalah initial preload di dalam bolts. Okay, so K berdasarkan satu statement. Saya ada satu statement kat sini yang beritahu nilai K tu. So dia beritahu satu condition sini unlubricated lah. Alright, so for unlubricated condition, so basically kita tahu K adalah 0.20 sebab kita ada dua value itu. Lagi satu adalah 0.15 untuk case kita lubricated lah. Alright, so settle yang tu so kita dah boleh kira. So K adalah 0.20, D adalah size 16 tadi, 16 kali 10 negatif 3 meter, dan kita ada Fi yang baru kita jumpa tadi, nilai dia adalah 70.65. So saya convert pada Newton. Okay, so saya dapat nilai tightening torque. Okay, so 0.2 kali 16 eksponen 3 kali dengan 70.65 eksponen 3. So saya dapat lebih kurang 226 Newton meter. Okay, settle tutorial nombor 2. Kita dah jawab semua. So kita itu saja. Okay, kita stop dulu dan kita jumpa lagi next tutorial. Bye bye.